Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana play video ni. Saya harap anda semua sihat dan bahagia walau di mana pun anda berada. Baik, untuk kali ni tajuk kita adalah tak masuk akal. Tak masuk akal. Baik, saya mulakan dengan dulu bila saya tengok movie, saya selalu fikirkan yang mana banyak benda tak masuk akal dalam movie ni. Tapi sekarang ni, bila semakin lama saya fikirkan balik, rupa-rupanya dalam hidup kita yang realiti ni lebih banyak benda tak masuk akal. Cuma kita renungkan. Banyak. Bila saya cakap tak masuk akal ni bukan maksudnya tak boleh dibuktikan dengan sains, bukan. Tapi maksudnya secara kasar. Sebagai contoh, dekat belakang rumah saya ada longkang. So celah-celah longkang tu tiba-tiba tumbuh pokok cili. Tiba-tiba kan. Jadi kalau kita melihat kasar tak masuk akal, tapi adalah explanation dia kan, yang mana biji cili boleh jatuh dalam tu kan. So secara kasar kan, tu contoh yang daripada saya. Dan ada lagi contoh-contoh lain macam kehidupan kita ni, dari segi banyaklah jodoh, rezeki kan. Banyak kisah-kisah yang even hidup mati pun kan, kehidupan macam mana manusia tu lahir kan, ataupun mati, yang yalah tak masuk akal lah kalau kita tengok secara kasar kan. Kisah tak masuk akal dalam hidup kita kan. Even bencana-bencana besar macam yalah tsunami, even banjir besar pun yang kita tak expect pun, gempa bumi ni semua, yalah sains pun kadang tak menjangka. Jadi tak masuk akal kadang. Tapi bila di luar fikiran kita, kita tak perlu fikir terlalu panjang. Yang adalah lebih baik untuk kita fikir dengan secara positif kan, yang mana yalah dari segi manusia kita beragama, bertuhan kan. So kalau bencana besar contoh kan, perkara tak masuk akal ni untuk orang ramai, sebenarnya Tuhan membuktikan kuasa dia. Itu buktilah kekuasaan Tuhan. Dan juga Tuhan mengajar kita sebenarnya untuk bersama kan. Sebagai contoh lagi, macam kita sekarang time-time pandemik ni, COVID ni, kita boleh tengok yang sebelum ni ada perselisihan dari segi yalah pandangan kita tak sama dari segi politik, even agama, even berbeza bangsa kan. So bila pandemik ni, kita sepakat yang mana yang susah kita tolong kan. Yang kibar bendera putih tak kira dia bangsa apa pun, dia agama apa pun, kita tolong. Tuhan mengajar kita kan dari segi sudut ni lah kan.
ujian-ujian ni kan kita pun tak boleh apa. Yalah, kalau kita tengok pandemik macam ni yang menyerang dunia macam ni dah lama tak berlaku. So, dan panjang tak masuk akal sebenarnya kalau kita renung balik macam mana pandemik ni boleh berlarutan bukan main panjang Tapi itulah yang kita boleh positifkan Itu untuk komuniti. Kalau diri kita sendiri pula, ini Tuhan bagi masa lah kat kita kan. Untuk yalah yang kuarantin, yang yalah apa dalam kawalan pergerakan ni maksudnya kita banyak dekat rumah, kita banyak masa sendiri yang mana sebelum ni banyak benda yang kita tak dapat buat, akhirnya kita dapat buat lah. Yang mana kurang masa dengan keluarga, dapat bersama keluarga kan. Yang mana apa nak berniat nak lebihkan ibadah, dapat lebih dekatkan diri dengan Tuhan kan. Even yalah orang yang dah lama kita tak contact pun kita cuba contact balik sebab pandemik ni kan. Kita tak tahu apa nak buat, tiba-tiba terfikir kan. Sebab kata Ustaz Abid Liu, di sebalik ujian ada rahmat. Okay, baik, bila bercakap tentang akal ni, saya nak sentuh sikit lah sebab bahagia juga. Sebab bahagia ni dia berkait dengan akal sebenarnya. Cara kita berfikir tu kan. Nabi Muhammad SAW pun ada pesan kan, yang mana sebelum dia tidur dia maafkan orang kan. Jadi cara kita berfikir sebenarnya jangan simpan lah dendam, jangan simpan benci dalam diri kita. Itu efek lah kita punya bahagia kan. Kita boleh cuba lebih bersangka baik kan. Cara fikir kita, InsyaAllah dengan cara tu kita boleh bahagia. Sebab bahagia ni dia bukan satu perasaan yang dia merangkumi semua kan, jangka masa kan. Bila kita bercakap tentang happy sekarang saya happy, tu sekarang kan. Tapi bahagia ni, sekarang saya bahagia tu maksudnya bahagia tu bukannya time sekarang ni saya bahagia sebab apa yang berlaku setahun, 2 tahun kan, ataupun beberapa bulan kan, buat saya rasa bahagia kan. So dia perlukan cara fikir yang betul lah. Jadi kalau kita mula kan, kita rasa kita kurang bahagia, kurang tenang, kita ubah cara fikir. Mungkin dengan cara tu insyaAllah boleh rasa bahagia kan. Orang yang sedih belum tentu dia tak bahagia kan. Maksudnya dia bersedih dengan yalah, contoh ada dugaan kan, sedih kena tipu, tapi dia tetap bahagia. Sebab apa? Ujian tu, cara fikir kan, ujian tu dia fikir satu ujian kecil kan. Dia fikir yang Tuhan ingat kat dia, sebab tu Tuhan bagi ujian. So cara berfikir ni kan, cakap pasal akal ni kan. Dulu saya pernah dengar cerita tentang anjing berkaki 3. Saya tak pasti anda pernah dengar atau tidak kan, tapi ini inspirasi lah
anjing berkaki tiga. Sebab apa inspirasi dia? Sebab anjing berkaki tiga ni kalau kita tengok of course dia tak pernah merungut. Kita tak tahulah dia merungut ke tak, tapi kita tak pernah nampak pun dia merungut. Kaki dia tiga. Tapi dia teruskan hidup dia dengan tetap bermain. Dia bukan menyendiri, tapi dia bermain juga dengan kawan-kawan anjing dia lain. Dan bahkan contoh kalau anjing-anjing ni berlari-lari kadang-kadang yang berkaki tiga ni duduk depan kan, lebih laju lagi, lebih bersemangat lagi. Kita boleh lihat benda ni secara Yalah, memang yang berkaki tiga tu kekal kan. Tapi dalam hidup kita pun kadang kita diberi ujian. Dan waktu kita diberi ujian tu, kita ibarat berkaki tiga lah, sebab kita diuji kan. Tapi itulah pengajarannya kan. Yang mana anjing berkaki tiga ni tak berungut, tapi dia lebih lagi usaha dia. Dan itu boleh buat kita bahagia kan. Kalau kita merungut dengan ujian, boleh kita luahkan kan, kepada Tuhan, kepada siapa pun kita luahkan. Tapi kita jangan give up lah. Jangan putus asa dengan mudah kan. Jadi saya ingat kisah tu penutup lah untuk kali ni Jadi saya ucap terima kasih banyak sekali lagi. Dan kalau anda suka video ni, anda boleh like, komen, share dan subscribe kalau belum subscribe. Terima kasih banyak. Kalau ada komen, kalau ada yang saranan ataupun yang tak betul, boleh komen. Saya hargai sangat. Terima kasih banyak.